Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar 2IQ, cikgu harap okey lagi dekat situ. Nama pun 2IQ, pastikan okey. Untuk hari ini, hari Jumaat, iaitu waktu untuk awak tengok video rakaman. Okey, untuk hari ini cikgu akan ajar awak satu perkara yang baru, iaitu kata hubung. Okey, kata hubung cikgu akan menggunakan medium buku teks, muka surat 54. Tengok ni gigi Hana cantik ni. Dia akan menggunakan sebuah cerita. Nanti cikgu akan display cara video yang dekat situ ya. Okey, tengok nombor 1 ni. Kita akan buat Hana ditemani oleh ayahnya ke klinik pergigian Dr. Huda untuk membuat pemeriksaan gigi. Kita salin dahulu Hana. Kemudian Hana keluar dari kereta lalu berjalan. Tengok ayat dekat situ. Hana keluar. Kita buat kat sini. Lalu nombor 1 kita buat Hana keluar. Keluar bersama siapa? Hana keluar dari kereta. Lalu berjalan bersama dengan ayahnya. Okey. Dalam panjang-panjang ayat ni, cuba awak teka yang mana satu yang dikatakan kata hubung. Kata hubung ni macam mana? Kata yang menghubungkan satu ayat ke satu ayat yang lain. Contoh dekat perkataan ini, kita baca sampai habis. Ikut cikgu sama-sama. Hana keluar dari kereta lalu berjalan bersama ayahnya. Kita tengok dekat ayat sini, Hana keluar dari kereta adalah satu ayat. Ini adalah ayat lain. Kemudian berjalan bersama ayahnya juga adalah satu perkataan yang lain. Dua-dua ni memberi maksud perkataan yang lain. Satu, Hana keluar dari kereta. Kita boleh je buat titik. Kemudian kita sambung dekat sini, berjalan. Kita buat ayat lain, berjalan bersama ayahnya. Maksudnya ini perkataan lain, ini perkataan lain. Tapi kita nak bagi menyedapkan ayat. Bukanlah nak kata menyedapkan ayat, kita nak menyambungkan satu ayat ke satu ayat yang lain. Macam mana? Kita gunakan kata hubung. Inilah dia contoh yang cikgu akan tunjukkan. Kata hubung bagi perkataan ini adalah lalu. Okey, kita padam balik. Kita padam. Kita tengok dekat sini. Satu ayat. Ayat pertama, ayat kedua. Hana keluar dari kereta lalu berjalan bersama ayahnya. Mana satu kata penghubung? Ini dia kata penghubung adalah masukkan lain. Perkataannya adalah lalu. Nampak ya, kalau purple ni kita katakan ini adalah kata hubung. Itu dia, maksudnya menghubungkan satu ayat ke satu ayat yang lain. Inilah dia apa yang dimaksudkan dengan kata hubung. Kita tulis maksudnya dekat sebelah sini, iaitu apa? Iaitu kata hubung ialah kata hubung. Kita buat dekat sebelah sini, cikgu harap awak boleh baca kat situ. Kata hubung maksudnya ialah perkataan yang menggabungkan sorry agak buruk sikit, menggabungkan dua binaan ayat. Itu dia kata kuncinya, dua binaan ayat kita gunakan untuk menyambung. Nampak tak? Dua binaan ayat. Ini satu lagi contohnya. Contohnya apa? Contohnya adalah dan. Contoh pertama. Contoh yang lain, sambil.
Sambil contoh yang seterusnya, atau. Ini adalah kata hubung. Kata hubung yang kita selalu gunakan, tapi kita jarang apply untuk buat penulisan. Dan mungkin kita tak perasan itu sebenarnya kata hubung. Okey, tengok ayat yang seterusnya. Kita pergi pada ayat nombor 2. Nombor 2 pula kita tengok pula ayat seterusnya. Okey, nampak ayat yang banyak atas tu. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Tengok, mereka berjalan. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Sambil berbual-bual. Okey, kita cek balik, kita tengok balik mana satu antara semua ni adalah kata hubung. Kata hubung. Kita tengok balik, ini satu ayat, yang ni pun satu ayat. Ayat kedua, mereka berjalan, kita boleh matikan, letak kat situ. Dan kemudian berbual-bual pun boleh letakkan nota, tapi kita nak sambungkan ayat ni bagi nampak lagi clear dan lebih panjang sedikit ayatnya. Tak perlulah kita nak melewatkan dengan cara meletakkan sambil. Jadi antara banyak-banyak perkataan ni, satu perkataannya adalah sambil. Ini dia. Jadi ya. Okey, sambil ini adalah kata hubung. Contoh ayat yang lain, contohnya cikgu ambil Humaira. Okey, Humaira berjalan bersama Amsyah sambil makan aiskrim. Itu pun boleh juga guna contoh ayat lain. Kai Faris menaiki kereta sambil berbual-bual bersama ayahnya, pun kita boleh guna ayat sambil. Tapi jangan kita letak sambil lewa. Sambil lewa ni dah lain maksudnya. Okey, seterusnya kita tengok ayat seterusnya. Jangan lupa ya, kita teruskan lagi. Okey, tengok dekat sini, dia ada soalan. Doktor dia dah baca, kita teruskan lagi. Doktor memeriksa gigi Hana di dalam bilik rawatan. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan. Kosong membaca surat khabar. Kita sambung lagi ayat ini, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, kita tengok balik nombor 3. Apa dia ayatnya? Ayahnya menunggu. Okey, kita teruskan. Ayahnya menunggu apa ni? Menunggu di luar bilik rawatan. Apa ni kosong ni? Tak tahu. Kita biarkan dulu. Membaca surat khabar. Surat khabar. Apa kita nak sambungkan dekat sini? Kita tengok balik, kita ulang kaji tadi. Jadi ada dua ayat dekat sini, iaitu ayahnya menunggu di luar bilik rawatan. Titik. Kemudian kita sambung ayatnya, ayahnya membaca surat khabar. Apa yang kita nak sambungkan? Kita sambungkan pula, ayahnya menunggu di luar bilik rawatan sambil membaca surat khabar. Ataupun apa lagi ayat selain sambil dan membaca surat khabar? Tidak kena. Atau membaca surat khabar pun tidak kena. Lalu membaca surat khabar pun tidak kena. Kita letak sambil. Kita letak sambil dekat sini, barulah kena. Contoh ayatnya ni, kalau tak nampak lagi kalau tak nampak lagi, kita akan buka lagi ayat ni. Ayat ni boleh buka kepada dua. Satu, ayat yang pertama kita baca. Ayat yang pertama, ayahnya menunggu di luar bilik darjah, bilik rawatan. Ayahnya bla 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 menunggu di bilik rawatan. Di bilik rawatan. Ayat yang kedua dekat sini, kita boleh ambil apa lagi? Ayahnya membaca surat khabar. Membaca surat
khabar. Kita nak menyambungkan kedua-dua ayat ni dengan menggunakan kata hubung. Bagaimana caranya? Kita pisahkan. Ayahnya menunggu di bilik di luar bilik rawatan, kemudian kita letak sambil ayahnya ni kita buang lagi untuk kita menyambungkan lagi ayatnya sambil membaca surat khabar. Itulah fungsi untuk kata hubung. Ini adalah kata hubung yang seterusnya, iaitu sambil. Sambil juga adalah kata hubung, menghubungkan satu kata kepada kata yang lain. Kalau faham ya apa yang kita contoh dekat whiteboard ni? Okey, setakat tu boleh faham ya. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok dekat situ. Gigi Hana bersih, gigi Hana cantik. Tak macam kenapa dia tak sambung? Kan kita ada kata hubung. Jadi apa tugas kita? Kita sambunglah dia. Gigi Hana bersih dan cantik. Kita sambung lagi ayat seterusnya. Padam yang ini. Kita tengok ayat yang seterusnya, iaitu nombor 4. Sudah nampak ya? Gigi Hana bersih, gigi Hana cantik. Kenapa nak buat guna dua ayat? Gigi Hana bersih. Kemudian nombor 5, gigi Hana cantik. Gigi Hana cantik. Okey, gitu. Ni dua ayat ni adalah pendek, menyakitkan mata nak tengok. Jadi caranya bagaimana kita nak menyambungkan dua-dua ayat ni? Dengan menggunakan kata hubung. Kita ulang balik kata hubung dekat situ. Apa contoh kata hubung? Contohnya dan, sambil, atau. Untuk ayat bawah ni kita nak gunakan apa? Untuk menyambungkan dua ayat ini. Mungkin akan ambil nampak kalau kita pisahkan. Kita gabungkan menggunakan kata penghubung. Kita hubungkan dengan hubungkan ayat, hubungkan, kemudian kita tulis balik semua ni. Gigi Hana, kita akan dapat perkataan yang baru. Gigi Hana, sebab dia dekat situ. Gigi Hana bersih. Apa kata hubung dia? Kita nak guna apa dia? Kita nak guna, kita buang balik yang seterusnya ni. Kita buang, kita letak apa? Atau. Tak boleh. Sambil. Gigi Hana bersih sambil cantik. Tak kena. Gigi Hana bersih atau cantik. Dia macam menyoal. Kita nak buat ayat tutup, ayat penghabis. Jadi kita guna dan. Kita letak dan dekat sini. Itulah dia fungsi kata penghubung yang cikgu dah tunjukkan. Kita baca sama-sama. Gigi Hana bersih dan cantik. Dan inilah yang kita panggil sebagai kata hubung. Ini adalah contoh yang cikgu dah beri. Itulah dia kata hubung. Nombor pertama, nombor 1. Lalu nombor 2 yang kita dah belajar, sambil. Nombor 3 sambil juga. Nombor 4 dan. Atau kita nak gunakan perkataan atau. Okey, kalau nak guna perkataan atau, cuba awak sendiri yang menggunakan perkataan atau. Sampai sini saja video kita hari ini. Bye-bye, jumpa lagi kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita belajar apa hari ini? Kita belajar kata hubung. Bye-bye, Assalamualaikum.